Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali dengan saya, Cikgu Siti Hamziah dalam kelas PDPR RBT tingkatan 1. Saya harap semua pelajar masih bersemangat untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah pelajar, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Untuk hari ini, kita akan masuk pada tajuk 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita lihat dulu apa standard pembelajaran yang kamu perlu capai pada hari ini. Baiklah pelajar, pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat yang pertama, menyenaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Dan yang kedua, mengenal pasti peranan reka bentuk. Okey, kamu boleh buka dan rujuk buku teks RBT tingkatan 1 muka surat 17 untuk topik kita hari ini. Kita terus masuk kepada standard pembelajaran kita yang pertama, iaitu kepentingan reka bentuk dan teknologi. Berdasarkan buku teks, kamu dapat lihat di sini bahawa tujuan utama reka bentuk adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Reka bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih, menggunakan produk atau perkhidmatan mengikut cita rasa, kemampuan dan keinginan mereka. Kepentingan reka bentuk banyak tertumpu kepada pengguna, masyarakat dan negara. Senang kata di sini, kehidupan kita pada hari ini memang tidak boleh dipisahkan daripada reka bentuk dan teknologi kerana reka bentuk dan teknologi ini dapat memberikan keselesaan, kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya apa-apa sahaja barang yang kita gunakan pada hari ini telah diilhamkan oleh seseorang. Jika kita mahukan sesuatu produk, kita boleh zahirkan dalam bentuk perkataan, lukisan ataupun lakaran. Daripada situlah, maka lahirnya produk-produk yang ada di pasaran sekarang, contohnya macam TV, telefon, kereta dan banyak lagi. Tahukah kamu bahawa televisyen bukan dicipta oleh seorang pencipta sahaja? Sebenarnya, televisyen dicipta oleh beberapa orang pakar ilmu dalam bidang elektronik, gelombang radio, kaca, elektrik serta reka bentuk. Kesimpulannya di sini, kamu juga turut memainkan peranan dalam mereka bentuk produk. Maka, gunakanlah kesempatan ini untuk mengasah bakat kamu. Seperti mana yang kamu ketahui, kehidupan pada hari ini memang tidak boleh dipisahkan daripada reka bentuk dan teknologi kerana ianya dapat memberi keselesaan, kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan kita. Di sini kamu dapat lihat terdapat 6 kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kita lihat kepentingan reka bentuk teknologi yang pertama, iaitu menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Di mana sekarang kita sudah pun masuk tahun 2020. Teknologi yang ada di dunia semakin berkembang maju. Banyak produk-produk baru dengan teknologi moden muncul di pasaran. Malahan sekarang ni kalau kita lihat teknologi sudah menjadi keperluan manusia. Jadi, reka bentuk dan teknologi yang ada sekarang ini secara tidak langsung menjadi sangat penting dalam mengembangkan teknologi moden. Kita lihat pula kepentingan reka bentuk yang kedua, iaitu menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Ini seiringlah dengan perkembangan teknologi moden yang tadi. Bila teknologi berkembang, dalam masa yang sama juga, sosial, sains dan perniagaan pun akan berkembang juga. Contohnya sekarang kita boleh lihat dalam bidang perniagaan, di mana sekarang ni perniagaan dah banyak dijalankan di atas talian. Selain itu, pembayaran untuk suatu produk juga boleh dilakukan tanpa menggunakan tunai seperti dahulu. Kita boleh menggunakan e-wallet, online banking dan banyak lagi. Baiklah, kepentingan yang ketiga pula ialah memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Macam yang kita ketahui, kita ni sebagai manusia memang banyak kehendaknya. Malahan kehendak kita sebagai manusia ini ada macam-macam. Nak baju cantik lah, nak kasut cantik lah, nak telefon canggih lah dan banyak lagi. Jadi reka bentuk dan teknologi ini sangat penting dalam menghasilkan barang-barang yang kita nak tadi.
Saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita sekarang iaitu handphone. Handphone merupakan salah satu contoh kehendak semua orang, malahan dah jadi keperluan pun sekarang. Lebih-lebih lagi dalam musim COVID ni. Tentunya kamu sangat memerlukan handphone untuk terus belajar. Saya pasti ramai di antara kamu yang mempunyai handphone. Jika dahulu handphone hanya guna untuk call dan SMS sahaja. Tapi sekarang handphone dah ada banyak kegunaan. Kita boleh ambil gambar, tengok video, tengok peta, boleh jadi tempat karaoke dan macam-macam lagi. Malahan orang nak nampak cantik sekarang ni pun cuma perlu guna aplikasi yang ada dalam handphone sahaja. Maka, di sinilah pentingnya reka bentuk dan teknologi. Kepentingan reka bentuk yang keempat pula ialah memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Contohnya periuk nasi. Kalau dahulu, kita nak masak nasi, kita perlu tunggu. Kalau tak tunggu, nanti hangus nasi itu. Tapi sekarang, dengan adanya periuk nasi elektrik, kita hanya perlu cuci beras, on switch, kita tinggal buat kerja lain. Kita datang semula dan masak dengan selamat. Malahan kalau kamu tengok penggunaan pressure cooker yang ada di pasaran juga sangat menjimatkan masa semasa memasak. Kepentingan reka bentuk dan teknologi yang kelima ialah memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Yang ini melibatkan penghasilan produk-produk baru seiring dengan perkembangan teknologi. Kepentingan yang keenam dan yang terakhir pula ialah membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Apabila banyak kehendak yang perlu dipenuhi, maka semakin banyak jugalah kerja yang perlu dilakukan untuk menyediakan produk tersebut. Jadi, peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan juga akan semakin bertambah. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Bidang tersebut terbahagi kepada beberapa sub-bidang seperti industri, kejuruteraan, kesihatan dan keselamatan, maklumat dan komunikasi, kediaman, olahraga dan rekreasi, pengangkutan, sains gunaan dan ketederaan. Di sini kamu dapat lihat bahawa kita banyak menggunakan reka bentuk dan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Contoh yang paling dekat dengan kita dalam bidang kediaman. Pelbagai peralatan moden yang memudahkan kehidupan seharian kita telah pun dihasilkan. Ini termasuklah pinggan mangkuk, periuk dan sebagainya. Manakala dalam bidang ketenteraan, kita sudah hasilkan banyak senjata-senjata moden yang dapat melindungi negara kita daripada ancaman musuh. Kita beralih pula kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu peranan reka bentuk. Reka bentuk bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada pengguna, malahan menguntungkan pengeluar atau mereka yang menyediakannya. Dengan adanya rangkaian antara permintaan dengan pembuat, reka bentuk akan menjadi lebih canggih, murah dan mudah. Penggunaan teknologi akan semakin meningkat dan taraf kehidupan masyarakat menjadi semakin baik. Peranan reka bentuk memberikan penekanan kepada 3 kelompok sasaran seperti individu, masyarakat, pengeluar dan negara. Kita lihat satu persatu peranan reka bentuk kepada kelompok-kelompok ini. Terdapat 5 peranan reka bentuk kepada individu. Yang pertama, memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut keperluan dan kemampuan. Yang kedua, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Yang keempat, memupuk sikap bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudah. Dan yang kelima, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Peranan reka bentuk kepada masyarakat pula ialah
Yang pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. Yang ketiga, melahirkan nilai-nilai estetika. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Dan yang kelima, membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Kita lihat pula peranan reka bentuk kepada pengeluar dan negara. Yang pertama, mengeluarkan produk berjenama negara. Yang kedua, melindungi hak cipta rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, menjadi aset negara yang berharga. Yang kelima, menjaga maruah dan keselamatan negara. Dan yang terakhir, menjadi penanda aras negara maju. Baiklah, untuk hari ini kita telah pelajari tentang yang pertama, kepentingan reka bentuk dan teknologi, dan yang kedua, peranan reka bentuk. Saya harap kamu telah pun faham berkaitan dengan topik pelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini. Baiklah pelajar, setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk hadir lagi pada kelas yang seterusnya. Stay at home and stay safe. Bye semua.